banyak tanya. Barang siapa yang banyak bertanya maka lemahlah imannya. Dulu boleh lah, ustaz tu pun tak apa cerdik, padan hak mengaji tu pun tak apa cerdik. Tapi lah orang dah cerdik, orang tertanya-tanya, patutkah suatu agama ajak orang sebut baik-baik, jawab tak baik kat dia? Sebenarnya agama tak kata. Ada Nabi kata jawab waalaikumsalam. Nabi jawab pada Yahudi, yang mana Yahudi tu memang kata assalamualaikum, maut kepada kamu, bunyi macam assalam, padan Nabi jawab macam tu. Tapi orang kata assalamualaikum, jumhur para ulama kata jawab waalaikumsalam. Bahkan bukan semua, bahkan Ibn Qayyim menyebut jumhur para ulama kata boleh pun kita bagi salam pada orang kafir pun. Bukan ada nas yang melarang, cuma nas kan jangan mulakan salam pada mereka kalau mereka tu kafir zimmi, atau kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam. Khilaf para ulama, katalah kita tak mula salam pada mereka, tapi mereka pandai, kok kita nak elak khilaf tu, kita kata orang assalamualaikum tuan, kita kata waalaikumsalam. Kata lu apa macam mau cakap-cakap itu lu main-main, ini Islam lu jangan tu. Adakah dia kata ini saya ucap baik pasal tak jawab? Kita selalu bagi Islam mengelirukan, dan banyak Islam kita yang mengelirukan. Jadi image Islam itu dengan cara kita ajar, konservatif kita tu, yang kita ajar, yang kita tak mau ubah, benda tu dah tak betul, benda kita tak mau ubah lagi. Bila kita tak mau ubah pemikiran-pemikiran ni, orang makin lama makin keliru. Saya sebut baru ni pun, saya sebut masalah Bible dalam bahasa Malaysia. Sampai bila kita nak kata Bible jangan ada dalam bahasa Malaysia? Saya bukan kempen boleh ada Bible dalam bahasa Malaysia. Pasal kita takut orang bukan Islam, orang Islam, anak-anak orang Islam baca Bible, nanti dia terpengaruh. Takkanlah Islam yang punya kuat menyebabkan dia terpengaruh. Bible ni dalam bahasa Arab pun ada. Orang Arab Bible dalam bahasa Arab. Masalahnya bukan Bible dalam bahasa apa. Kalau kita nak elak orang baca Bible, jangan bagi anak kita boleh bahasa Inggeris, besok dia baca Bible dalam bahasa Inggeris. Bukan masalah Bible dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Masalah dia kekuatan minda, kekuatan ilmiah. Anak-anak Islam ni dah tak ada. Kalau kekuatan ilmiah ada, dia baca Bible tu bukan kata dia masuk Kristian, dia akan kata merapu Bible ni. Kita bayangkan kalau orang bukan Kristian dengar, orang Kristian dengar kata orang Islam tak dibenarkan membaca Bible dalam bahasa Malaysia, takut terpengaruh. Orang Kristian kata apa? Ini menunjukkan Bible ni memang kuat hujah dia. Tidak, tuan-tuan, memang hebat Bible ni. Sekali baca mereka terpengaruh. Artinya orang agama mereka nak halang petunjuk bagi sampai. Macam kalau lah ada orang sekat di negeri, tak dibenarkan orang negeri itu membaca Al-Quran, kita kata memang mereka takutkan kalau baca Al-Quran masuk Islam. Tak, tuan-tuan? Artinya kita yang sebab apa? Bukan masalah Bible, bukan saya suruh jadi Bible lah masa Malaysia, tak. Tapi masalahnya kerana kita main mengajar di masjid belas bahasa Sanskrit 300 tahun lepas. Arakian syahadan syekh maka berkatalah pada yang demikian itu maka ia tak sampai lagi bab. Yang satu mengajak cerita pun benda-benda yang lama. Maka inilah cara-cara untuk menyamak kulit, maka mengguna ia akan serbuk kayu ataupun kapur. Han cerita apa lah orang tak guna serbuk kayu kapur, semua bahan kimia. Han jangan buang masa. So ini semua, tuan-tuan, menyebabkan agama tak kuat. Agama tidak bersifat semasa, sedangkan Islam kuat. Maka bila pergi ke orang Kristian ni begitu lah. Bukan agama Kristian tu kuat. Agama dia, tuan-tuan tengok Ahmad Didat punya debate, tengok Zakir Naik, tuan-tuan beli debate dia macam mana. Tak ada boleh jawab apa buat Kristian tu, merapu je Bible tu. Tapi dia jawab dengan fakta sains seperti Zakir Naik. Dengar Ahmad Didat kata apa. Tapi kita ni mari dia ustaz pun tak tahu apa cerita. Baca bukanlah semua lah, baca benda-benda yang duduk sandak, minta maaf kalau guru tak main hak bagus-bagus lah.
Sampai sana habis dah kau. Sebab tu saya rajin buat cerita-cerita satu orang nama Juha. Juha ni watak lucu Arab lawak. Dia ni kira orang panggil Pak Pandang lah. Satu orang perempuan mahbak dia kata, Tuan Syekh, dia kata, saya masalah anak saya ni khiyau tiap malam, tak mau tidur malam-malam. Apa cara saya nak buat? Tak malam tak mau tidur, tak mau lena. Dia bagi satu kitab, dia tahan balik, buat balik kitab ni. Bila anak hang nak lena tu, tak mau lena, hang buka belik, buka kitab ni. Hang baca kitab ni kalau hang boleh. Dia kata, Syekh jangan merapu, dia kata, ni anak saya sakit semua ni, tak mau tidur. Dia kata, hang jangan buka main tu kitab pekah tu, kata, aku buka baca di masjid, orang tua-tua pun lena. Tambah budak-budak, dia kata, lagi senang kan. Teratulah standardnya cara kita mengajar. Maka gaduh, anak muda mak rempit, anak muda tak main kuliah, anak muda tak main masjid. Masjid kita pula hambar. Program-program kita pun tak menghidup. Sebab tu saya kata buat kelas tuition matematik sains dalam masjid. Bukan ustaz yang boleh mengajar, cikgu sains boleh mengajar enggak. Apa? Matematik sains bukan sebahagian daripada Islam. Buatlah. Lepas Mayang Aisyah mengaji matematik tu, bagi dinding mana mengaji matematik sains. Semua dulu ulama-ulama sarjana Islam mengaji semua ilmu Islam dalam masjid. Mayang Aisyah, lepas tu mengaji sains. Guru matematik, guru sains tuition, masjid bayar. Duit banyak-banyak, jangan beli lampu. Lampu banyak dah, kadang lampu 400,000 berapa. Bukan termasuk dalam membina masjid tu. Duit banyak-banyak, bayar guru tuition mengajar dalam masjid. Anak orang Islam mengaji dalam masjid sains. Depan laman mengaji belajar taekwondo. Semua buat di masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Habasyah buat pertunjukan lawan pedang dalam masjid. Aisyah tangkut dagu dia di bau Nabi, tengok Habasyah. Nabi tak larang pun duk buat pertunjukan dalam masjid, Nabi tak larang. Orang masuk Islam dalam masjid, orang main fatwa dalam masjid. Takkan belajar sains, matematik semua tak boleh dalam masjid. Jadi macam mana nak bagi budak-budak main masjid sains? Dinding tu buat sains. Kita mengajar depan masjid ni yang boleh mengajarnya ustaz je tak, guru sains boleh mengajar, lecturer boleh mengajar. Tu Islam jadi jumud. Satu ilmu je kita. Saya kena kata, biar nak kata pun. Tuan-tuan, orang kata benda ni lagi kita tak goncang, tak luruh. Dalam duk goncang pun tak luruh, dia nak main bedai kita. Goncang dia. Apa nak jadi membujur lalu melentang patah. Untuk rumah budak-budak muda lepak, budak-budak muda tak minat masjid. Tengok-tengok nak buat program remaja di masjid, qiyamul lail tengah malam duk. La ilah, mana budak-budak nak mau. Buat program sains, matematik, qiyamul lail apa semua tu sunat saja. Kalau dia belajar dalam masjid, dia belajar tahiyatul masjid, ambil wudu, mayang 2 rakaat, duduk bersila, guru mengajar dalam masjid. Bila main dalam masjid tak ada lah guru merapu, mengajak lillahi ta'ala. Masjid buka, bagi peluang. Baru nampak kelas sains penuh budak-budak muda lah. Budak-budak tingkatan 5 belajar sains. Tuition sains percuma masjid sedia. Duit main Jumaat tu duk tolak pi nak buat apa duit tu? Takkan nak tunggu beli lembu. Beli lembu kerja kita makan tidur. Tak ada kerja kita. Kita beli bagi kat guru tu duit. Dia ajak matematik, dia ajak sains, dia ajak fizik, dia ajak biologi. Mari guru kesihatan, ajak kesihatan. Mari pakar bedah, ajak tentang bedah. Ajak tentang sains, cerita tentang Palestin, tentang Iraq. Janganlah inilah bab pada menyatakan jenis-jenis air saja. Inilah hari-hari yang ditentukan pada wanita haid. Makcik tu lama mati mengaji daripada 2-4 dia pun tak ada haid, nak mengaji haid apa lagi? Susahlah macam ni. Kita ubah, time to change. Masa untuk kita berubah. Hadirin mukminin sekalian.